tablet tu kan, yang mana selama ini ibu bapa ni diberitahu yang tablet tu dikawal dan tidak boleh akses kepada luar, media sosial ke apa tak boleh. Tablet tu disekat dan dijaga hanya untuk berkutat, rujukan dan sebagainya. Tetapi insting seorang ibu, kan ibu ayahnya ada diria yang keenam kan, dan boleh jadi kerana doa-doa ibu ayah supaya anak ni menjadi anak yang soleh. Satu hari si ibu ni rasa lain macam, rasa nak ambil dan minta buka password dan mula semak. Mula tak jumpa. Tapi remaja pada hari ini remaja ni berusia 3 tahun. Remaja pada hari ini sangat bijak, sangat pandai. Kalau kita tak mahir teknologi, memang kita kena tipu hidup-hidup. Kita bukan, saya cakap begini bukan nak suruh tak percaya anak, tapi berhati-hati. Dan juga bersama dengan anak untuk menghadapi tipu daya fitnah media sosial. Bersama berjuang dengan anak. Lepas tu, apa yang dia jumpa? Rupanya anak ni terlibat dalam grup, bukan dalam negara, luar negara. Sebab anaknya Taylor English, dia berada dalam grup-grup bukan dalam Malaysia luar. Kebanyakan mak saleh dah campur. Ada satu grup kutuk Tuhan dan dia pun kutuk Tuhan. Anak dia pun kutuk Tuhan, maki Tuhan, apa semua. Ada satu grup pula, grup sosial, bebas. Jadi dia pun share gambar, video dia tak pakai tudung, apa, semua apa yang dikendaki. Ada grup lain pula, grup bunuh diri. So dalam tu duduk share bagaimana cara bunuh diri. Lepas tu adalah update siapa yang dah berjaya bunuh diri. Maksudnya matilah. Bahkan masing-masing dalam grup tu kena tunjuk yang mereka itu ahli grup tersebut mesti kena buat satu perkara yang dah menunjukkan dia tu pernah cuba bunuh diri. Kebanyakan dalam tu dah tunjuk gambar ataupun video kena tangan hidup-hidup contoh. Okey. Lepas tu ada grup maki hamba mak ayah, dia pun maki hamba mak ayah juga. Antara konflik remaja yang saya ceritakan adalah untuk diterima dalam kumpulan yang dimasuk, walaupun dia tak benci pun mak ayah. Bila ditanya, kenapa maki mak ayah macam ni? Awak benci mak ayah awak? Dia jawab tak. Dulu saya selalu bila konflik anak dengan ibu ayah, saya panggil remaja juga. Apa yang mak ayah awak dah buat? Tak. Tetapi tak ada apa-apa. Dia bukan benci betul-betul. Dia kata apa yang saya tulis, awak betul ke maki Allah ni, maki Tuhan? Tak. Tapi buat apa yang dia orang minta. Konflik remaja dan bahkan ini kita juga. Perasan tak kita dekat pejabat, bila ada grup yang terima kita rasa selesa sangat dengan grup tu. Betul tak tidak? Maksudnya klik-klik kan, dapat kerja ada klik-klik, ada grup-grup. Terima kita itu makan sama bla-bla. Bila kita rasa kita dah diterima dalam satu kumpulan, kemudian kumpulan tu minta buat sesuatu yang kita tak biasa buat. Saya tak pernah ni, ada bukan salah pun, akhirnya kita buat. Walaupun benda tu mungkin salah, suami kita tak suka, kita akan cari hujah untuk buatkan membenarkan apa yang kita buat. Awak ni sejak berkawan, maksudnya pengaruh kawan, pengaruh sekeliling bukan hanya pada remaja, konflik ni. Remaja purba, bapa-bapa, ayah-ayah, semua. Okey. Tapi remaja lebih kritikal sebab mereka belum matang. Sebab itu kajian otak remaja, kan? Otak ni sempurna kejadiannya. Saya tak ingat dah pada umur berapa. Saya pernah baca dalam umur 22 macam tu. Kita sedang bercakap dengan anak remaja kita, contoh umur 15, kita rasa dia dah boleh faham apa kita cakap. Kita cakap, takkan kamu tak boleh fikir lagi? Takkan kamu tak faham benda ni? Takkan kamu tak boleh buat keputusan sekian-sekian? Sebenarnya memang betul tahap kemampuan berfikir remaja belum sampai tahap sebagaimana kita bayang. Belum sempurna lagi, perkembangan otak belum sempurna sepenuhnya. Sebab itu kita kena terima hakikat bila anak kita tersalah langkah, tersalah buat pilihan, tersalah buat keputusan, tersalah kawan. Dia belum sampai tahap matang yang kita sangkakan, tapi kita paksa anak kita untuk matang lebih cepat daripada usia. Okey. Saya nak kembali pada cerita tadi. Jadi ibu ni terkejut ni. Jumpa yang dahsyat-dahsyat sampai anaknya dah kongsi gambar, video apa semua. Lepas tu saya tanya, apa yang puan buat? Saya marah dia ustazah, saya geram sangat waktu saya gambut dia, saya macam kecewa sangat, saya tak tegur dia beberapa hari,
bla 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 bla. Okey. Terkejut ustazah, dia pakai tudung lampu sekian-sekian, macam mana dia boleh buat? Saya baca dia maki saya kutuk saya. Dia maki adik-adik dia ni suami saya lagi dah frust sangat. Dia pecahkan itu ini. Ini kisah benar ya dalam masjid ya. Ini kisah biasa, bukan kisah luar biasa ya. Lepas tu saya tanya sekarang, apa yang berlaku pada anak puan? Dia memberontak, dia tak nak bercakap, dia buat hal dia. Lepas tu sekarang dia cakap dia tekanan mental, dia perlu rawatan doktor, dia tak nak pergi sekolah. Faham tak? Sekarang ni remaja. Bila benda tu diketahui ibu ayah dah tunjuk reaksi macam tu, sekarang dijadikan dia sebagai mangsa. Mulalah dia hitung. Kenapa dia buat macam ni? Dah pandai dah. Sebab akses maklumat begitu banyak. Dia pun sebutlah sebab mak ayah tak bagi perhatian. Mak ayah sekian-sekian. Begitu begini. Benda yang sebenarnya tak jadi isu pun bagi dia. Dia tak perasan apa yang mak ayah buat. Tapi untuk mengukuhkan kedudukan dia, dan bila dipanggil pula oleh kaunselor, lagilah dia cerita di keburukan mak ayah dia. Nak membenarkan apa yang dia buat. Akhirnya kesalahan dia jadi kecil, jadi macam tak besar, padahal besar kesalahan dia. Padahal dia dah tahu ini salah, ini haram. Tetapi sekali yang dibesarkan adalah kesalahan ibu dan ayah. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu saya pun kata, macam ni puan. Balik ni, puan selotop dengan anak, puan jangan marah, puan peluk dia, puan minta maaf, puan cakap pada anak, kita akan hadapi masalah ini sama-sama. Sebut, kita akan hadapi ujian dan segala apa yang akan ke depan ini sama-sama. Lepas tu, tengok apa reaksi anak, bagaimana kelakuan anak. Jangan paksa, jangan expect anak jawab, baik, saya akan berubah, saya akan bertaubat, saya akan risau. Buatlah apa saja, cerah pada umi, mama ke apa ke. Saya kata biar bagi dulu mesej tu, biar dia fikir, nanti tengok apa yang dia datang. Mungkin selepas hari, mungkin selepas tengah hari. Dan cakap daripada hati. Akui kita ada kekurangan dan kita ada kesilapan. Sebab apa hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir dalam suci bersih fitrah Islam. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah, ayu awidani, ayu nasirani, ayu majisani, yang akan mengubah anak ini berakhlak, cara hidup, cara berfikir, cara berpakaian seperti Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Memang tidak akan diletakkan beban itu pada guru ke. Walaupun guru ada tanggungjawab dia, kawan-kawan ke, dia akan patah balik pada ibu ayah. Jadi, ibu ni pun buat. Selepas beberapa ketika dia datang pada dia kata, ustazah, alhamdulillah, anak saya rela hati untuk tinggalkan seka-seka dia. Memanglah dia tinggalkan terus, lagi pun dah diambil tender. Dan rela hati minta untuk masukkan ke dalam pindahkan sekolah lebih baik, dan bersetuju untuk masuk satu sekolah menghafaz Al-Quran, tetapi ada SPM juga sebab dia persiapan untuk SPM. Kemudian ada sekian-sekian. Selepas masuk lebih kurang 2 minggu, dia kata macam dia dapat anaknya semula. Berubah terus walaupun 2 minggu. Bagaimana karakter anak, fokus anak, kasih sayang anak, bila datang peluk, asyik minta maaf, menyesali segala perbuatan. Lepas sebulan, dia kata, ustazah, anak saya baru saya tahu potensi dia sekian-sekian. Jadi, kesimpulan daripada cerita ringkas ini, cerita tu agak panjang lah kan. Ketika anak kita tersalah langkah, kitalah orang yang paling patut bersama dengan dia. Kalau kita tidak mau bersama dengan dia ketika dia tersalah langkah, tak nak buka tangan, tak nak bagi tahu kamu tersalah langkah, datang kepada umi, datang kepada ibu, kita betulkan balik langkah ini bersama-sama. Jika bukan kita yang buka tangan untuk dia betulkan balik jalan dia akan cari orang yang salah. Dia tetap akan cari, dia takkan keseorangan. Dan ketika itu, kalau yang bukakan tangan tu lelaki, lelakilah dia. Kalau kawan ni, siapa yang boleh terima dia, dia akan jadikan itulah talian hayat dia. Sebab ramai hari ini ibu bapa, apabila berhadapan situasi begini, terlalu emosi. Macam-macam lah dia fikir, macam mana lah masa depan kau ni gini-gini, kalaulah orang tahu, kalaulah ni tahu ini, dia fikir benda yang belum berlaku.
Kena realistik. Ujian datang adalah untuk membetulkan kita ibu bapa dan membetulkan anak. Saya pun ada anak remaja. 3 orang sekolah menengah, 2 orang sekolah rendah. Betul tak? Okey. 2 orang tadika. Ya. So, yang besar tingkatan 3, tingkatan 5, yang sulung semua 7 orang. Semua ada cabaran. Kadang-kadang yang bercakap ni lagi banyak cabaran. Yang bercakap ni cakap pasal diri anak, pasal isi solehah, lagi mencabar lagi isi solehah. Bercakap tentang bab ni, oh lagi Allah uji dengan apa yang kita cakap. Tapi saya syukur Allah tutup aib. Itulah saya minta, Allah tutup aib anak-anak saya, Allah tutup aib sekian-sekian. Allah sentiasa berikan petunjuk bila anak tu salah langkah. Bila anak baru nak start salah langkah, insting tu yang Allah bagi tu risau, bimbang. Kadang-kadang si ayah, si lelaki, bapa yang ambil udang. Awak ni aku fikir bukan-bukan. Tetapi jangan main-main dengan perasaan, lintasan hati seorang ibu. Jangan main-main. Saya pernah je bangun tengah malam, kenapa rasa nak kita tengok anak. Memang tengah-tengah malam pukul 3 pagi rasa nak tengok. Lepas tu anak elok je tidur. Lepas tu tangan tu laju je nak terambil satu buku. Faham? Padahalnya banyak je buku-buku sebab masing-masing ada meja study. Memang Allah bagi buku yang tepat dan jumpa benda yang tepat. Benda yang dia tak patut tulis, benda yang tak patut dia simpan, benda yang tak patut sekian-sekian. So kita cakap, sebenarnya apa ni? Umi nak penjelasan. Apa maksud tulisan ni? Adalah waktu dia gaduh dengan adik-beradik dan dia tulis benda-benda yang pelik sekian-sekian. Kita lintasan hati nak marah-maki dan hati tak apa. Jangan sampai tulis jadi saksi. Itu hadis Nabi. Kamu tidak akan lagi ditulis, dicatat keburukan yang kamu lakukan saja mana dia dalam hati. Kadang-kadang nak marah suami, dalam hati dia macam-macam kan. Tengok, bergegung, sedap tidur betul. Tapi mulut tak jual. Contohlah. Ya, macam mana nak kontrol? Apabila turunnya firman Allah menyebutkan apa yang terkandung di dalam hatimu akan diperhitung. Sahabat-sahabat Nabi datang jumpa Nabi menangis. Yang terdekat Abu Bakar, Saidina Umar semua menangis. Ya Rasul, kami tidak mampu. Ya Rasul, kami tidak mampu. Apa yang kamu tidak mampu? Untuk menjaga hati kami lurus. Ira nampak orang tak elok, hati terlintas. Isteri kita kuatir gini kan, nampak penjaga, nampak atas kerja. Ui, nak betul hati tak pernah. Benda-benda yang kecil ni bukan senang. Lalu selepas beberapa hari sahabat Nabi ni duduk dalam keadaan menangis, rasa beban berat sangat. Nak jaga hati supaya tak salah langsung, tak tersilap ni. Akhirnya turunlah hadis Nabi SAW yang menjelaskan apa yang terlintas pada hatimu belum dicatat, selagi mana kamu tidak keluarkan, selagi mana kamu tidak cakap, selagi kamu tidak tulis, selagi mana kamu tidak keluar dalam tindakan. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi ramai ibu ayah hari ini dia tak ambil kira petunjuk, perasaan yang Allah beri kepada ibu ayah. Sebab apa? Terpengaruh dengan barat. Kita kena bagi kepercayaan pada anak, bagi kebebasan pada anak, bagi mereka ruang. Betul atau tidak ayah-ayah itu nak jadi ibu ayah moden? Akhirnya anak itu yang terlalu mentah, belum matang, buat tindakan yang terus. Maksudnya kesan itu tidak boleh dipatah balik. Maksudnya kena hadap je lah kesan tu. Yang kita nak, masa anak ni baru je melangkah untuk lakukan perbuatan yang boleh pergi kesan buruk tu, kita dah boleh kena pasti. Kita dah boleh bersama-sama dah. Masya Allah. Ibu-ibu muslimin muslimat, akhlak kita walaupun seorang diri, anak tak nampak, tetap mempengaruhi anak. Akhlak kita suami isteri, duduk dalam bilik gaduh ke panggil buku macam mana, kita kata jangan sampai anak dengar, jangan sampai anak nampak. Walaupun anak tak dengar, anak tak nampak, tetap akan efek akhlak anak-anak. Kita berlindung berdiri, lepas tu dengar anak datang berlari, tiba-tiba duduk, dan duduk. Walaupun anak tak nampak, percaya anak pun akan berlindung berdiri belakang kita. Kita datang, baru dia duduk. Faham tak maksud saya? Kalau kita masih lagi tak mampu nak tinggalkan, suka mengumpat, cakap keburukan orang, anak akan mengikuti akhlak yang buruk tersebut. Kadang kita borak, anak kat belakang, suami isteri dia cakap pasal orang, anak dengar. Tapi kita menghalalkan dengan hujah-hujah lain.
habis kita cakap ni benda yang muhasabah diri, contohlah. Okey, tuan-puan, muslimin muslimat sekalian, ada tak soalan? Sila. Ada ke yang tuliskan? Tuan-tuan, jarang ni kalau orang lelaki nak tanya, tapi alhamdulillah berebut kat tangan. Wakil lelaki seorang mungkin tanya, bukan ada masalah ke dengan isteri? Tak ada kan? Isteri kita baik, alhamdulillah. Okey. Apa sajalah soalan simple. Remaja kat belakang. Remaja yang betul-betul remaja. Yang depan ni lakonan ni. Mana student tadi angkat tangan? Student angkat tangan student. Oh, dah tak laku dah. Student. Kamu nak tanya soalan apa yang angkat tangan ni? Tanyalah pasal cinta ke? Boleh tak bercinta waktu belajar? Oh, tak boleh. Oh, yang terhitam cakap tak boleh. Oh, cuba awak tanya ni persyarat-syarat depan kamu ni. Diorang pun bercinta juga ni masa belajar dulu ni. Boleh tak bercinta ketika belajar? Kejar cinta-cinta dulu sebelum cinta, Ustazah. Bila cinta itu hadir, kamu takkan mampu menolaknya. Sebab dia belum orang yang tepat, bukan waktu yang tepat. Okey, orang kata macam angin dah kentut. Kalau tak boleh nak ditahan-tahan, dia lepas busuk, ditahan, seksa. Okey. Tadi kita masuk bab remaja kan. Ini pula ibu bapa yang menghadapi konflik. Anak jatuh cinta ketika belajar. Anak bercinta ketika belajar. Siapa bercinta masa belajar masa universiti? Siapa yang maju ke nak mengaku? Ayo. Ustazah, sebab hari belajar. Oh, bagus Ustazah. Masa belajar langsung tak. Tak boleh korek cerita lama. Ada kan? Okey. Masya Allah. Bila saya, ini kan pasal akhlak lagi. Akhlak ni kan umum. Bagaimana perbuatan akhlak anak kita bila bercinta. Saya kenal dengan suami bila habis di Uniza, masa tu diploma Kuza. Habis belajar tak SEM akhir. Lepas tu bertunang sebelum pergi ke Mesir. Maksudnya saya nak istilah bercinta ke? Yelah, sebab bertunang apa semua mesti ada perasaan cinta kan. Dalam tempoh belajar, adik-adik saya 10 orang dah nikah. Kebanyakannya semua masa belajar. Dan mak ayah kami memang strict, sangat tegas dalam mendidik. Tapi mereka tidak menolak bila kenal ataupun mula ke arah untuk perkahwinan daripada zaman belajar. Bukan jenis yang bila tahu tak ada, belajar dulu, dah habis belajar dulu, besok baru sekian-sekian. Tak. Bila dengar ada, walaupun pada anak perempuan ataupun anak lelaki, pertama mak ayah minta nak kenal. Masa tu suami saya pun belajar di UTM. Dia bukan ustaz, saya jadi chemical engineering. Dia pun tengah buat master masa tu. Belajar. Dia datang seorang-seorang. Okey, saya bukan nak cerita pasal saya. Hari ini ramai ibu bapa bila tahu anak ada bercinta, ada orang istimewa, dapat jumpa mesej-mesej romantik, mesej-mesej sampai semi-porno, mesej-mesej yang pelik-pelik, dahsyat-dahsyat, cerita semua apa yang lakai apa semua. Pertama, ramai ibu bapa yang akan marah, akan buat tindakan yang tegas. Betul, bukan salah ni. Terus ambil ekor rampah, dia bagi warning sekian-sekian, panggil macam tu lah. Saya nak tanya, bila cinta sedang bergelora, boleh tak ibu bapa sekat? Betul-betul sedang bergelora, sedang amal ni, tak boleh. Dia akan ikhtiar juga untuk berubah. Dan dia menjadikan inilah perjuangan cinta. Betul. Mula merasakan ini adalah satu perjuangan yang akhirnya ramai remaja korbankan mak ayah untuk perjuangan cinta ni. Lalu kita pun tanya soalan dramatik, mana lebih penting, mak ayah ke dia? Pilih. Oh, suruh pilih pula kan. Kan anak tu pilih dia, barulah kita terkejut. Siapa yang lahirkan kamu? Siapa yang besarkan kamu? Siapa beri kasih sayang? Itu memang soalan mak-mak lah.
So anak tu sedih. Anak ni tengah angau cinta, memang dalam hati dia dah rindu sangat nak balas mesej ni. Dah plan, tapi buat-buat macam nangis sedih, minta maaf. Tapi dalam kepala fikir kan, nanti nak buat alasan apa? Okay, alasan ada kena tambahan, lepas tu sekian-sekian jumpa sekejap. Oh, lagi licik, lagi dahsyat, lagi membara. Bila disekap lagi membara. Jadi apa yang perlu dibuat? Ibu bapa, sebelum anak kita jadikan orang lain orang pertama dan orang penting, kita kena bagi tahu awal-awal. Biarlah nampak macam kita bukan menggalakkan. Umi nak cakap, kalau ada je orang istimewa, bila anak kita dah masuk sekolah menengah dan tingkat 4 dan 5, ada apa-apa, cerita dekat Umi. Kalau malu dengan Umi, cerita dekat Abi. Umi Abi okey, cerita. Umi Abi tak tanya, cerita. Sebenarnya bukan semestinya suruh cerita bermakna kita terima. Apabila dia nak rujuk kita, nak cerita, masa itulah kita pimpin dan tuntun dia apa yang patut dia buat. Apabila saya beritahu pada mak ayah, masa tengah belajar lagi, ada hamba Allah ni, sekian-sekian ni, mak ayah kata, jumpa depan, cakap dengan ayah, cakap dengan mak. Bukannya, tak ada, apa ni konsep Islam ni, ni kenal-kenal, Abi belajar musik, tak. Bila dah kenal, mak bagi syarat, mak ayah bagi syarat. Tak dibenarkan jumpa melainkan mak ayah ada sama. So bila nak dating tu depan mak ayah lah. Maksudnya mak ayah tak reda kalau selain pada tu. Memang tak ada dating lah. Masa tak pernah dating dalam tempoh tunang dan tempoh tu, maksudnya kalau dia nak jumpa kat rumah mak ayah ada sama. Alamatnya tak berborak langsung. Memang malu. Lepas tu jaga sangat dari segi perhubungan, tak dibenarkan berhubung sekian-sekian sampai betul-betul dah dekat nak nikah besok ada urusan-urusan. So masa tu, bila mak ayah terima kita dan terima kisah cinta kita ni, hubungan kita ni, kita pun jadi mudah sangat nak terima syarat mak ayah letak. Tak rasa nak memberontak, tak rasa macam benda tu berat. Allah mudahkan, Allah jaga dan Allah pelihara. Saya sangat percaya bila ibu bapa nekat nak jaga bab ikhtilaf pergaulan bebas anak-anak ni, walaupun anak duduk di universiti, anak tu tetap akan jaga dirinya. Allah tahu doa si ibu ayah. Tapi ni buat moden, kamu jaga diri elok-elok, mak ayah gini, pandailah bawa diri sekian-sekian. Yang penting belajar, kena cemerlang, kena capai cita-cita. Tapi penegasan peringatan tentang akhlak tidak diberi. Minta maaf ya, tadi saya sebenarnya sampai awal setengah jam sebelum. Lepas tu saya pergi kafe. Saya tak cakap kafe mana ya. Tapi dalam ni lah, dalamnya. Sebab saya nak pergi tandas. Lepas tu saya nampak ada banyak mahasiswa-mahasiswi duduk dekat meja, sebelah-sebelah lagi perempuan. Betul tak tidak? Payah bersyarat, sebelah-sebelah, depan. Dan meja kafe bukan besar, cukup-cukup tinggal mangkuk je. Duduk sebelah, duduk depan. Tapi kalau mereka itu anak kita, apa yang kita buat? Kita akan panggil dia kan? Meja, kenapa dia nampak tu? Kita tegur kan? Tapi mak ayah mereka tak nampak apa yang mereka buat. Pakai elok, tutup aurat apa semua. Tapi sudah tidak ada rasa malu. Kita kan, ingat tak masa kita remaja dulu kan kita ada sifat malu. Rasa apa ni, goosebump. Naik bulu warma kalau dekat dengan lelaki. Lebar-lebar. Lelaki kita suka merintah jauh lagi. Rasa macam tak tentu arah dalam jalan. Maksudnya perasaan-perasaan tu sebenarnya indah sangat. Indah. Perasaan malu, perasaan rasa macam, maksudnya ada apa ni, jarak, penjarakan sosial tu. Itu kan berlaku masa PKP je. Rasa semua orang bawa kuman. Ramai lagi. Bumi bersih kan. Rasa kuman tu datang. Padahal penjarakan ini dah ada lama dalam Islam. Hari ini remaja di sekolah campur kelas lelaki perempuan yang dah bebas, masuk universiti lagi bebas. Pensyarah ada kuasa apa nak tegur? Bukan kata pensyarah ni tak jalankan tugas, tapi di luar kemampuan untuk tegur, untuk tengok depan sekian-sekian terus ni. Sebab hari ini dia remaja ni soalannya dia ada kuasa diri sendiri. Seorang pensyarah tak mampu, tak layak nak tegur. Saya nak cerita seorang pensyarah ni cerita pada saya. Pensyarah ni, pensyarah yang pensyarah lama, dia dah jadi penasihat utama timbalan rektor. Macam itulah dekat sebuah universiti yang masyhur dah di Malaysia, universiti awam.
Dia kata, Ustazah, masa tu saya duduk kat kafe. Student-student, saya tak tahulah, mungkin semester 3, semester 4 degree. Dia duduk sebelah saya dan dia tak perasan saya. Masa dia duduk dengan kawan-kawan dia perempuan kan. Lepas tu saya duduk sini, Ustazah. Saya makan, lepas tu saya dengar mereka bawa. Telinga saya bernanah je jaga, bernanah. Kalau ada nanah keluar-keluar, jatuh nanah. Sebab saya memang cerita bersungguh-sungguh dengan saya. Ustazah tahu tak apa yang saya dengar dia orang bercakap? Yang seorang ni cakap, aku kan, memang aku dah target dah. Aku nak kahwin dengan suami orang. Aku memang dah target aku mesti kahwin suami orang. Yang mana, sebab kebanyakan ni kalau orang muda bawa kahwin, kita kena hidup susah sama-sama dengan dia. Tapi suami orang ni yang dah stabil. Aku tak kisah dia borol dia bodoh ke ni, tapi kalau ada duit, kena cek kereta dia apa, tengok, kita boleh semak semua. Betul tak dia tipu. Aku akan kode betul-betul. Alah, hari seri tu macam-macam ada orang. Borak sama dia. Sebab apa? Sekarang dia sedang menikmati dengan duit pinjaman tu boleh beli apa saja. Tapi benda tu terhad. Esok kalau kerja pun gaji kumpulan RM1,800, RM1,500, berapa sangat nak bayar ini? Lebih baik cari orang yang stabil. Bayangkan dia kata, Ustaz, saya boleh dengar perbualan dan dia bukan bergurau. Dia bukan, kau ni lawak lah, buat kelakar, buat kata. Perbualan tu serius. Dan itulah plan mereka. Yang ada sekarang ni aku main-main je. Tak apa dia orang tu main-main je. Tapi tak ada yang aku nak hadap dia tu. Susah-susah tak ada. Tak, ni bukan masanya nak susah. Okey. Lepas tu dia pun pusing muka. Kata, mari sini, dengar saya cakap apa ni. Lepas tu budak-budak tu sudah pun terkejut. Rupanya pensyarah. Walaupun bukan pensyarah dia, sebab itu pelajar tu tak perasan, dia pun ceramah. Ceramah gini-gini. Kau ingat gini-gini. Sebab dia memang dah geram sebagai seorang ibu. Bayangkan. Itu cerita pertama. Cerita kedua, dia kata, Ustazah, bayangkan ada seorang pelajar lelaki ni, dia tak nak jumpa mak dia. Mak dia duduk dekat satu homestay dah 3 hari. Dia tak nak jumpa mak dia. Tahu tak kenapa? Sebab yang lelaki ni, dia bercinta dengan anak orang kaya. Dan selama ni dia beri gambaran dia ni anak orang senang, anak orang kaya juga. Padahal mak dia adalah pesawah ataupun penolong tetap macam tu orang kampung. Anak lelaki dah berapa lama tak balik, dia hubungi pun tak sampai mak datang. Sampailah kawan-kawan datang mengadu pada dia sebagai pensyarah. Yang mak dia menangis-nangis, saya kesian, Prof, tolonglah panggil pelajar lelaki ni. Sebab dia mak dia dah hari-hari datang, dia tak nak jumpa dan dia tak ngaku itu mak dia. Dia bukan cerita sama-sama dan kali ini cerita tahun ni. Lepas tu, dia kata, Ustazah, bila saya panggil, saya kata, kenapa awak buat macam ni pada mak? Ustaz, dia pun cerita, Prof, karakter yang saya guna sekarang ada karakter awet saya. Jadi, kalau awet saya tahu rupanya, apa yang saya tipu dia selama ni, mak ayah saya duduk overseas lah, apalah itu ini lah. Tiba dia tahu ni mak boleh jadi kereta tu, saya dah tak boleh pakai lah. Sebab awet ni kaya, ada kereta. Kereta awet pun ada, sampai awet tu bagi kereta lain pula, kaya sangat. Lepas tu dia pun ceramah lah sekian-sekian. Saya tak akan redha awak sudah saya takkan luruskan awak macam ni. Dia pun guna, saya gunalah kuasa saya Ustazah. Kalau awak tak nak jumpa mak awak sekarang, yang wanita tu perempuan tu boleh tinggalkan awak bila-bila masa, tapi mak awak takkan tinggalkan awak. Macam mana pun awak sakitkan hati. Awak nak jaga hati perempuan yang boleh jadi isteri ni. Belum tentu lagi. Gini. Nangis. Lepas tu, dia jumpa mak dia, minta maaf apa semua. Settle. Nak katanya kehidupan seperti ini di alam industri, di alam remaja, inilah cabaran fitnah akhir zaman. Subhanallah. Kau nak cerita pasal masalah rumah tangga pula macam-macam cerita. Kita tak ceritalah masalah rumah tangga. Cukuplah gosip-gosip di media sosial tak habis kan. Pasal satu kisah macam-macam. Akhirnya, tuan-puan, muslimin-muslimat, kita dengan hidup kita, betul tidak? Kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak. Tapi bila terlalu banyak dengan media sosial, hidup kita ni kan yang pertama, hidup kita dengan Allah. Kedua, hidup kita dengan keluarga. Kemudian barulah hidup kita dengan di luar, rakan sekerja, kawan-kawan, media sosial. Siapa yang boleh jaga kehidupan peribadi dia dengan Allah,
dan kehidupan peribadi dengan keluarga, luar daripada keluarga dia memang orang yang sangat hebat. Kalau hubungan dia dengan isteri, hubungan dengan suami bagus, hubungan dengan anak bagus, insya-Allah di luar daripada itu dia akan jadi orang yang kental, orang yang kuat. Tapi bila kita ada masalah dengan anak, masalah dengan pasangan, dia akan jejas kehidupan luar ni. Okey, saya cerita lagi. Boleh cerita lagi? Siapa nak tanya soalan sila? Ya, puan, terima kasih. Doktor. Bagaimana? Baru ni doktor ni datang kat tempat kami. Betul kan doktor kan? Ada tak mat lain? Ada. Tak apa, kena mat ni. Datang ceramah sama-sama tu tak apa. Assalamualaikum Ustazah. Hari ni anniversary Memiliko. Betul. Tajuk hari ni keadaan akhlak. Kalau boleh Ustazah sedikit lebih tentang definisi dan perbezaannya. Yang satu, di universiti kita biasa dengar semua slogan tentang adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Okey. Kalau boleh Ustazah uraikan. Terima kasih. Okey. Adab lebih kurang macam ni lah. Adab dalam bahasa Melayu kita lah adab. Tapi dalam bahasa Arab pun kata adab itu ada. Tetapi kita lebih cenderung memilih perkataan akhlak. Akhlak ni asal perkataan khalaqah, cipta, tercipta. Maksud akhlak itu khalaqah, cipta. Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kita makhluk, kita yang dicipta. Bila sebut akhlak adalah merujuk kepada maksud tabiat. Tabiat semula jadi, bukan dibuat-buat. Macam ibu-ibu sekalian, kan semula jadi pemalu, betul tak? Betul kan? Insya-Allah. Memang kan biasa orang pemalu kan memang dia tak malu mengaku dia pemalu kan. Saya pemalu orangnya Ustazah, pemalu. Biasa yang aku tu kurang malu sikit kan. Okey. Perasan atau tidak ada orang bila jalan di depan orang tua, automatik dia akan tunduk sikit. Tapi ada juga anak kita yang dia jalan melonong je. Lepas tu dia kata, tunduk. Dia pun, sorry, tunduk. Maksudnya, dia masih belum memiliki akhlak, hormat, akhlak dari sudut bila berjalan depan orang tua tunduk. Tetapi dia dalam proses menerapkan akhlak tersebut. Tapi kalau anak ni kata, saya tak nak hipokrit, Umi, memang ni diri saya, jalan saya memang macam ni. Contoh sebab ayat tu yang digunakan sekarang. Kan hipokrit, jadi diri sendiri. Aku ni memang rumah-rumah. Jadi memang macam tu lah cara aku gelap. Macam, gelap macam apa Malin? Ikutlah macam apa, kan? Kita pun kata, kontrol lah sikit. Kan ada pesyarat lelaki tu, contohlah pesyarat yang gelap macam tu contohnya. Bukan pesyarat di sini. Di Afrika ke kan. Jadi kawan ni tegur, ada pesyarat ni. Aku memang dah macam ni, sejak lahir aku memang macam ni. Janganlah pula terasa sorry. Sila terasa. Sebab apa? Ya, bila kita dengan kawan lain. Tapi bila ada lelaki kita ubah sikit, itu bukan hipokrit, itu pandai bawa diri, ikut situasi. Bila dengan geng-geng, perangai kita berubah, keluar perangai kat anak-anak, perangai buat lawak. Tapi bila berada di khalayak, nampak solehah je. Itulah solehah, maksudnya pandai bawa diri. Takkan sama kot dengan kawan, dengan rakan sekerja, dengan orang ramai, dengan keluarga, mesti lain. Jadi istilah, kalau orang kata aku ni tak hipokrit, aku jadi diri aku, cara aku jalan macam ni, kasar, macam lelaki. Kita pun nasihat anak kita, belajarlah jalan malam sikit. Kalau duduk tu dia hempas je buruk. Kita pun kata bangun balik, bangun. Kenapa Umi? Cuba duduk balik. Dia pun elok duduk sofa. Maksudnya dalam proses nak memiliki sampai semula jadi, itulah namanya proses pemantapan. Itu ataupun penerapan kepada akhlak. Sampai peringkat dia jadi semula jadi, automatik. Macam mana akhlak kita dengan suami? Automatik tak boleh tengok suami tu macam tengok bos. Ke terbalik.
tengok main Chancellor macam mana? Main Chancellor tak ada, biasa main Chancellor ada kan. Terus NC lah NC. NC tu suami kita, suami orang. Suami orang lah. Oh mungkin ada ya isteri NC kat sini. Oh NC perempuan, batulah. Okey. Oh ni soalan. Maksud saya, hari ini tanpa kita sedar, kita dah kurang nilai akhlak dengan suami. Siapa yang boleh jaga akhlak dia dengan suami isteri, anak-anak mesti akan hebat. Anak jadi lembut, anak jadi taat, anak jadi... Walaupun kita tidak, orang yang jaga akhlak diri dia tak perlu bersusah payah nak bentuk akhlak anak. Dia tak perlu berjuang dan bersusah payah nak bentuk akhlak anak. Faham maksud saya? Saya jelaskan lagi. 3 hari lepas, saya jumpa dengan seorang ibu. Ibu ni, umur dia dekat 60. Bila saya ada urusan dengan wanita umur 60 ni, dia adalah peniaga, ahli perniagaan, tapi tidak dikenali. Dia jumpa saya, dia kata, "Ustazah, saya ni tak suka riak-riak dekat Facebook." Oh, terasa dulu saya. So kata orang tak kenal saya tak suka riak. Dia boleh berkata riak. Saya Facebook tak ada, semua tak ada, Ustazah. Saya tak suka riak-riak ni. Saya kata, mudah-mudahan saya tak riak lah. Saya kongsi-kongsi di Facebook tu. Tapi perkataan yang dia guna tu tak salah. Peringatan terbesar. Okey, perniagaan dia besar. Lepas tu berjumpa di satu gudang yang itu milik anak dia nombor berapa? Anak dia semua 14 orang. Dia buat tahu ini gudang ni bawa anak nombor 5 contoh. Okey, yang premisannya anak nombor ni. Oh, yang Ustazah hubungi tu anak. Semua anak mewarisi perniagaan dia. Yang bukan kecil ataupun berkata besar memang maksudnya jutawan lah ni, jutawan. Tapi jutawan yang tidak dikenali. Yang mana anak-anak ni kata, kami ni mak lah. Saya pun tanya mak, "Makcik, apa rahsia makcik?" Sebab biasanya orang bukan Islam yang bila berniaga, yang boleh mewarisi anak. Ramai orang Islam kita fobia dengan perniagaan mak ayah. Aku tak nak lah sambung perniagaan mak ayah. Biasanya nak buat hal sendiri. Lepas tu kita nak share lah tip-tip perniagaan kan. Sebab saya pun orang berniaga. Ayah saya orang berniaga. Saya berniaga 40 tahun lebih. Jadi dia sebut 2 perkara dia sebut. Dia kata pertama, Ustazah, minta maaf, orang ni bukan orang Kelantan. Tak apalah, tak kisah orang ke apa Tapi bukan Kelantan, saya bunyi sikit Kelantan. Tapi logat-logat dia tu bunyi Kelantan, tapi bukan Kelantan. Okey. Lepas tu dia kata macam ni, Ustazah, yang paling penting, yang paling utama, tapi ni rahsia saya. Ustazah jangan wayak siapa-siapa. Kalau saya cerita pada orang lain tapi saya tak sebut makcik, boleh. Tapi ini rahsia saya, Ustazah, rahsia. Apa dia makcik? Makcik cakap tak? Rahsianya ialah istighfar, Ustazah. Istighfar banyak-banyak. Istighfar sama-sama. Istighfar. Maksudnya dia bagi tanda kaitan dengan bisnes. Cara bisnes berkembang apa semua. Lepas tu, yang kedua makcik. Yang kedua, Ustazah, apa pun buruk orang buat ke kita, jahat mana orang buat ke kita, orang cakap buruk pada kita, ataupun apa-apa lah Ustazah, kita jangan cakap buruk pasal orang, walaupun orang tu jelas buruk. Dan saya berdoa dengan Allah supaya telinga saya disekap mendengar aib manusia. Dan Alhamdulillah lah Ustazah, saya rasa lah kalau ada orang nak berbual, nak cerita sama orang, saya macam tak apa dengar. Saya macam, ya, dia kata macam benda tu di hari lalu. Saya macam, dia cakap siapa lah tadi, saya takkan ingat dalam kepala saya, takkan ingat. Dan kalau lah orang tu jelas nampak nak bercakap dengan saya, cakap pasal orang, saya akan pandai-pandai lah Ustazah. Kata nak buat air ke, nak kita andak ke, nak apa ke. 2 perkara ni saya jaga. Saya nak, masa tu saya beli siapa? Ibu 14 orang anak ni. Dan sebenarnya dia ada kilang jahit. Dia ada kilang jahit yang besar. Tapi yang lain tu anak dia tu kilang kain, kilang besar. Saya rasa terkejut sebab apa? Sekarang kami ada bukti dah buat 4 tahun.
Selama ni paling murah kita dapat upah jahit adalah baju sekian-sekian, 20 lebih ke atas, 22, 24, 25, 30, mahal. Walaupun bukan kita tempah RM1,000. Tiba dia bagi, Ustazah yang ni RM14 je, ni RM10, ni kau jahit RM8 je. Saya kata, kok cik mana boleh gini? Daripada dulu sampai sekarang, dah 40 tahun ni lah harga tak berubah. Saya kata macam mana? Ini rahsia Ustazah, tapi saya cakap kat orang. Ini saya cakap, tapi saya tak sebut siapa kan? Dia kata, di setiap urusan tu saya tu niat sedekah. Saya tu niat sedekah kat Ustazah, niat sedekah dia. Dia tu Ustazah, saya tak ada masa nak didik anak betul-betul. Tak ada masa nak betul akhlak dia. Tetapi Allah lah belaka semua. Anak jadi cukup, anak jadi baik, anak ni. Allah lah belaka. Sebab apa? Istiqomah dia, jaga diri dia, akhlak diri dia dengan istighfar, jaga diri dia daripada buat maksiat. Ada orang serangka sangat nak didik anak, bentuk anak, angin-angin depan anak, kenapa kamu jadi gini-gini? Dia lupa sebenarnya perjuangan nak didik akhlak, bentuk akhlak anak tu boleh dari dia. Tuan-puan, saya cakap muhasabah bagi wanita, isteri. Bila suami balik, macam mana kita hormat dan bangun berdiri sambut suami, ataupun sama-sama bertemu kat rumah sambil-sambil kerja. Sekarang ni kita mungkin akan kata, Ustazah, kalau suami macam Ustazah layaklah nak dihormati. Kalau macam Ustazah tak tahu suami saya daripada neraka. Ya, ini kadang kalau ada bergaduh, saya boleh jaga dulu. Ustazah, suami saya juga suami saya pada neraka. Ustazah nak tahu apa suami saya buat, bla bla bla. Itu kan kita kira 3 soalan. Okey. Tapi soalan doktor ni tadi, satu lagi iaitu bagaimana masalah tadi soalan kedua ada? Okey, beza adat dan akhlak. Adat tu lebih pada bahasa Melayu, tentang susila, sopan santun. Akhlak ni semula jadi benda yang kekal, tidak boleh dicabut dan nak dibuang. Walaupun seorang diri pun akhlak ni tetap terjaga. Tapi adat, sopan, tata susila mungkin bergantung pada majlis. Contoh kudus kahwin, kita tu bikin sopan makan Masya Allah. Kat rumah macam mana makan? Contoh, maksudnya itu bukan akhlak lagi. Maksudnya itu baru adat, sopan, tata susila. Tapi kalau kat rumah pun sama. Kan kalau kat rumah dengan suami, Mama, cuk. Kat mana ni? Kalau kat rumah ajak suami makan kan? Makan. Tak kira pergi dekat, mungkin bertempik. Tapi ada orang jaga akhlak juga dekat rumah, dia tak ada bertempik kat suami dia. Tak ada dia bertempik daripada dapur tu. Dalam bukan direct ke atas dapur tu, konak sikit, boleh satu rumah dengar. Dah siap ni, turun. Lepas tu anak dah turun, bapak tak turun, dia lagi kuat dia. Dah ayah tu kenapa tak turun main telefon ke? Contoh. Kita rasa dengan cara begitu, bapak tu akan sengit, rasa malu. Abang tak malu ke depan anak-anak? Contohlah ya. Tapi bayangkan ya Allah, dah lah tak tolong masak, boleh tadi tu, tapi pergi juga. Bang, jom, makan, dah siap dah tu. Anak-anak, perhatikanlah. Sabarnya mak ni, Kak, ya Allah, mak ni baiknya lah. Walaupun ayah tak tolong, ayah main. Hasil kesabaran ni, Allah memang akan balas. Allah pasti akan beri. Allah pasti akan beri. Allah ubah suami, Allah ubah anak, sabar isteri ni. Memiliki akhlak yang baik dalam keadaan dia tidak dihargai. Okey. Ada soalan lagi ni, doktor ada satu soalan doktor tanya tadi. Yang kedua, berdasar ada akhlak. Soalan yang kedua, ya, adab dulu sebelum ilmu. Dia macam ni kan, tanpa ilmu kita pun tak tahu beradab. Kalau kita kata adab dulu sebelum ilmu, sebenarnya merujuk kepada orang yang berilmu tidak ada adab. Sebab mustahil ilmu itu berada pada orang yang tidak ada adab. Daripada akhlak dia, mulut dia, tingkah laku dia tak ada adab. Tak ada akhlak dengan isteri, tak ada akhlak dengan suami. Tapi ilmu tinggi, profesor, doktor, pakar itu, pakar itu. Sebab itu ilmu kan boleh jadi satu kemuliaan, boleh jadi satu kehinaan. Ilmu boleh menyebabkan seseorang itu dimuliakan Allah, dinaikkan darjat. Tapi ada juga yang dihinakan oleh Allah dengan ilmu.
Sebab itu golongan pertama yang termasuk dalam neraka ini disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. 4 golongan yang terawal akan digeret ke dalam neraka dengan cara macam mana? Wajahnya di bawah, kakinya di atas, diseret dengan wajah di bawah, lalu dicampakkan. Golongan yang pertama adalah ahli ibadah. Bukan kita pun dengar, si baik aku bukan ahli ibadah. Kalau nak ahli ibadah sampai tahap tu, kita bukan ahli ibadah lagi bukan? Oh, aku tak nak jadi ahli ibadah, cukuplah sederhana jadi. Bukan kesimpulan macam tu pula. Yang pertama antaranya adalah orang yang ada. Okey, 4 ni bukannya maksudnya yang dua ni tak, 4 ni sama level. Salah satunya adalah mereka diberikan ilmu oleh Allah. Lalu Allah tanya, apa yang kamu buat dengan nikmat ilmu yang telah diberikan, pengetahuan, tak sisi ilmu agama. Lalu dia berkata, aku menggunakan ilmu tu untuk jalanmu ya Allah. Lalu Allah kata, tidak. Sebenarnya kamu memiliki dan berusaha jadi orang berilmu untuk digelar pakar, alim ulama, tempat rujukan, jadi sekian-sekian untuk mengejar pangkat-pangkat tertentu. Bukan untuk agama kamu, bukan untuk kembali kepada Tuhan yang telah memberikan kamu ilmu. Lepas tu ada ahli sedekah pula. Kaya Allah tanya, apa yang kamu buat dengan segala harta yang aku berikan? Ya Allah, aku telah membelanjakan di jalanmu ya Allah. Dan memang orang ini benar-benar banyak bersedekah. Lalu Allah kata, tidak. Sebenarnya kamu banyak bersedekah kerana nak dapat gelaran sebagai dermawan. Kemudian Allah panggil pula ahli ilmu. Di kalangan ahli Al-Quran, ahli hadis, maksudnya ilmu. Lalu bila ditanya, apa yang kamu buat dengan segala ilmu? Lalu dia kata, aku gunakan untuk jalanmu ya Allah. Lalu Allah pun menempelak, tidak. Kamu mahu gelaran ulama, mahu gelaran sebagai qari, sebagai al-hafiz, sekian-sekian. Subhanallah. Kemudian yang keempat, 4 golongan ilmu, orang yang berjihad. Dia panggil orang yang berjihad dan mati syahid fi sabilillah. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu buat dengan segala nikmatku? Lalu dia jawab, aku berjuang untuk agamamu sampai aku syahid ya Allah. Lalu Allah berkata, tidak. Hatimu sebenarnya ingin dapat gelaran syuhada, gelaran syahid, bukan kamu berjuang kerana itu. Allahu Akbar. 4 golongan ini, alim, dermawan, syahid. Kemudian yang keempat tadi apa? Ilmuwan, jihad. Semua ini adalah golongan yang tertinggi. Susah nak capai. Kita ni tak tahulah di bawah sana. Lagi berat sebenarnya. Maksudnya jangan nak berselesa pula. Nasib baik 4 golongan tu bukan aku. Tak boleh begitu. Jangan buat kesimpulan macam tu. Jika 4 ini pun sangat berat ujian dari hadapan Allah, bagaimanalah aku ni orang yang ilmu sangat sikit. Jadi kita tak berhenti menuntut ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi adab dan ilmu kena seiring. Tapi bila ada ilmu tak ada adab, ilmu itu jadi tidak ada berarti. Bimbang tergolong dalam 4 golongan. Okey, soalan. Saya nak tanya, kita kan selalu duduk dengan kawan-kawan kita. Dah tahu dah ni, sampai ni gaya soalan ni. Lepas tu mestilah macam-macam perangai. Jadi kita sebagai kawan-kawan yang sayang kawan kita, kita mestilah nak tegur kalau dia buat silap. Dalam masa yang sama, okey, insya-Allah. Dalam masa yang sama, ada lebih kurang dalam 4,000 lebih campur ni. Betul tak? Masya Allah, lebih kurang lah. Kawan yang sayang kawan kita, okay. Kita mestilah nak tegur kalau dibuat salah. Dalam masa yang sama kita rasa tak layak nak tegur sebab kita rasa lebih nakal daripada dia. Jadi apa cara yang baik untuk kita slow-slow tegur dalam masa yang sama, tak nak siapa terasa. Kalau siapa yang tak nak orang terasa dengan tegurannya, ada cara yang terbaik, iaitu jangan tegur. Kalau tak nak orang terasa, memang jangan tegur. Memang takkannya, takkan tak terasa. Nama pun teguran semua terasa. Betul tak? Cakap dengan lembut macam mana, berbunga-bunga, kerana Nabi Allah, aku menyampaikan kerana Rasul, kerana Allah dan kerana sayangmu. Allahu Akbar. Namanya teguran memang akan terasa. Sebab itu orang yang sayangkan manusia, sayangkan seseorang kerana Allah, dia sanggup merisikokan diri dia. Dia kena pilih perkataan terbaik, waktu terbaik, cara terbaik, of course. Tetapi dia nak syarat tak terasa,
Itu sangat segar. Mula-mula kita boleh nampak air muka orang yang ditegur berubah sikit. Kau terasa tu, sorry lah kalau kau terasa. Kita kawal balik kan. Aku tarik balik, aku cakap tadi. Sebenarnya aku lebih tua daripada kau. Tapi sebenarnya benda tu dah masukkan ke dalam orang yang ditegur tu, betul tak? Kita pernah tak berada di situasi kena tegur? Pernah kan? Kita kan cover padahal muka dah berubah warna. Lepas tu kita kata, okey, terima kasih. Terima kasih sangat, syukur sangat ada orang tegur. Ya Allah, terima kasih. Tapi balik tu kan fikir, abang, tahu tak? Dia cakap dekat saya, oh masa tu luah. Okey, baik. Tapi saya nak cerita sikit kepada anak-anak, adik-adik. Ya, ini tak anak-anak ni. Anak saya pun tahun depan nak masuk universiti kan, dah sedang tua. Okey, pengalaman saya dulu masa belajar universiti, bila nak tegur kawan, saya tulis surat, saya tulis nota. Tapi elakkan tulis tangan, nanti dia perasan tulisan siapa. Janganlah boleh pula, bukan Siti kawan baikmu. Okey, tulis awak type. Lepas tu awak nak nak bagi bila waktu malam bawah bilik dia ke, tak orang nampakkan di CCTV ke apa. Awak boleh buat post, pergi post laju alamat dia, faham tak? Nak elak siapa tahu kan. Tapi awak tahu kawan awak ni bercinta dengan seseorang yang awak pernah tengok naik tulisan cakap benda yang tak elok. Wih, zaman saya dah start dah benda tu. Pasangan bercinta cakap benda lucah, pornografi, semua benda dah. Padahal zaman tu 15 tahun yang lepas. Bukan 15 tahun, saya kahwin dah 18 tahun, anak 17 tahun. Itu cerita 19 tahun lepas. Baru ada SMS yang akan habis. Apa tu? Prepaid akan habis. Kan sayang nak guna prepaid apa semua tu. Sekarang WhatsApp tu cuma. Zaman tu dah ada lah. Dah ada dah kawan yang malam-malam cakap benda-benda yang porno. Lepas tu melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Yang sini mengerang, sana mengerang. Bayangkan zaman tu baru mula phone yang 3CC apa tu, Nokia yang tak ada gambar, yang tag saja tu. Sebab zaman saya tu zaman permulaan telefon bimbit ketika pada universiti. Zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Zaman tu tak akses pada internet, video-video tak ada lagi, Facebook tak ada lagi masa tu. Sekarang lagi dahsyat. Dia tahu kawan dia ni buat benda yang tak elok, nak tegur macam mana, semua apa. Jadi tulis ayat umum, teguran, dan kawan tu bila terima dia tak tahu siapa tegur. Janganlah pula buat ayat kita atas kerana kita ni rapat. Dia pun syak, siapa yang rapat? Seolahnya perbuatan itu bocor. Perbuatan tu ada orang tahu, ada orang perasan, dan ada orang bercakap. Dan ayat tu mesti ikhlas daripada hati, teguran kerana Allah, bukan dengki sebab power tu sebenarnya kita nak apa tak ada perasaan tu. InsyaAllah, mula-mula mungkin dia marah, dia pun kepal, dia pun buang. Contohlah, buat siapa ni, sibuk ni. Tetapi bila teguran kita ikhlas, dia akan pergi pada hati. Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa diperhatikan. Sebab itu kadang-kadang pasal CCTV dalam bilik anak. Sekarang CCTV ada, dia murah. CCTV kami pun pasang. Tapi kita je dah boleh tengok, bukanlah tempat yang sensor. Jadi CCTV kita selalu tinggalkan anak. CCTV sekarang dia boleh keluarkan suara, betul tak? Zaman tidur semua, tidak elok, baca doa, kita jauh, suara kita dengar. Kita boleh check perbuatan apa semua. Sebab apa ada CCTV? Samalah kita. Cuba lalu highway nak pergi ke highway sini, kalau nak pergi ke Seremban, ada tak yang ada kamera tu? Ada. Kan mula kita bawa steady 110, 20, 30, 40. Bila lagi tanda nak sampai tu, kita pun slow automatic kan? Sebab apa? Sebab kita diperhatikan di situ. Lepas tu sedul lagi, pecut balik. Memang manusia cenderung begitu. Bila diperhatikan, tu jaga diri. Anak kita memerlukan rasa diperhatikan. Kalau kita kata Allah Maha melihat, Allah mematikan, itu memang hebat. Itu memang betul. Kita kena tanam Allah melihat apa yang kamu buat. Tetapi ikhtiar kita zaman sekarang perlu buat begitu. Telefon, anak saya 17 tahun, 16 tahun dengan semua tak ada phone lagi. Tapi itu pilihan ibu bapa masing-masing. Semua no phone, tak ada phone kat rumah, tak ada main game, tak ada phone. Memang benda tu dikawal. Tetapi ada setengah belajar di tempat memang gunakan phone. Okey. Sekarang ni ada apps.
saya selalulah bertampur nak tahu X ni. Sebab pensyarah yang saya cerita tadi tu, yang pensyarah yang dengar pelajar handle-handle tu, dia kata gini, Ustazah, saya pun anak saya memang ada apps yang kita boleh tahu semua apa yang anak kita buat, sampai teks dia pun kita boleh baca semua. Teks dia dalam ini sekian-sekian semua apa yang dia buka. Dia ada apps tu, app parent tu dengan anak monitor semua. Jadi memang hari ni ibu bapa boleh beri dengan cara anak tu tahu dia sentiasa diawasi. So dia sentiasa jaga. Ayat pun ayat okey-okey dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jadi insya-Allah moga soalan tu menjawab. Assalamualaikum Ustazah. Anak seusia 7 tahun lelaki sukar mendengar kata dan melawan ibu. Cuma takut dengan bapa. Apa punca anak bersikap demikian? Adakah silap cara mendidik anak? Bagaimana untuk atasi? Terima kasih. Dan soalan terakhir, masa dah habis. Selepas kematian arwah adik saya 16 tahun lepas, kerana kekecewaan yang melampau, abah saya tidak lagi solat. Saya pernah duduk berbincang dengan abah tentang solat abah. Tapi terkejut bila abah jelaskannya dia sudah hilang kepercayaan pada Allah selepas apa yang terjadi pada arwah adik. Pernah abah pertikaikan kelakuan mak, sindir-sindir, solat tonggak-tonggik tapi tak mendengar nasihat. Solat tonggak-tonggik tapi tak dengar nasihat dia. Tapi mak membalas, abah sini tak solat, macam mana nak mendidik dia. Berat ujian keluarga saya Ustazah, saya sayang mak dan abah saya. Bagaimana untuk saya bantu perbetulkan keadaan keluarga saya? Okey. Nampak tak konflik anak? Ni konflik anak. Tengok hari-hari ayat tak pernah solat, tinggal terus. Dan memang secara terangan sebut tidak redha dengan Allah dan tak percaya kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, saya dah terima banyak soalan macam ni. Dan ini soalan yang berat, bukan meremehkan, soalan yang sangat berat. Saya pernah jawab kepada seorang pelajar sekolah menengah yang mak ayah dia tak solat dan dia juga dipaksa untuk buka aurat bila balik. Dia sekolah asrama, sekolah cemerlang, pakai tudung elok semua. Balik rumah, memang mak paksa buka tudung dan tak solat. Bila saya susah Ustazah, saya nak solat tapi bila musafir pergi berjalan holiday, mak ayah tak berhenti, jadi saya pun jadi tak solat, saya pokok. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya pun sebut, insya-Allah kamu akan menjadi asbab hidayah buat keluarga kamu. Sekarang kamu perasaan apa pada mak ayah? Marah, saya segeram, kadang saya rasa nak memberontak, kadang saya rasa macam mak ayah saya ni saya tak akan jumpa esok, kat syurga mak ayah saya akan masuk neraka. Kadang saya rasa kenapa mak ayah saya macam ni, patut dia orang didik saya, kenapa dia orang macam ni. Konflik dalaman. Lepas tu saya sebut yang pertama, kamu sebagai anak, kamu nak marah mak ayah tak boleh, kamu nak teki mak ayah tak boleh. Kamu pertama redha bahawasanya kamu lahir daripada rukun yang begini. Mak ayah tak solat, tak nak solat, tak percaya pada Tuhan apa semua, tapi dia hantar sekolah sama penuh yang terkenal, antara terkenal di Malaysia. Sebab saya dulu selalu mengajar kat sini. Jadi ini memang sekolah orang high class apa semua. Saya kata macam ni, balik kamu solat di kawasan yang semua mak ayah boleh tengok. Bahkan bila kamu solat malam tahajud pun, kamu solat bukan dalam bilik, kamu solat dekat ruang tamu ke, kamu solat je. Lepas tu bila kamu baca Quran pun, kamu baca di Quran di ruang tamu apa semua. Sebab biasa dibuat kat bilik. Kamu buat dengan seikhlas hati. Lepas tu kamu bila berdoa, kamu doa biar. Kamu doa dengan kuat. Sama ada diorang dengar tak dengar, nombor dua. Tapi kamu sebut nama mak ayah kamu sebut kamu sayang, kamu doa lah apa saja. Semua yang baik-baik. Bukan yang benda-benda yang menyakitkan telinga. Sebab saya dulu mengajar di situ 2 minggu sekali, sebulan sekali. So saya tahu perkembangan kes pelajar. Lepas beberapa bulan, dia dah ada balik rumah, ada cuti, dia pun kata cerita, Ustazah, Alhamdulillah, sekarang mak ayah saya dah solat, mak saya dah tutup aurat. Alhamdulillah Ustazah, syukur. Rupanya Allah uji saya ikhlas tak terima takdir Allah mak ayah saya macam tu. Dan mungkin memang mak ayah saya sangat liberal lah macam tu. Diorang keluarga dua-dua memang macam tu. Tapi saya lah yang ada peluang sekolah macam ni, dengan ceramah Ustazah, dengan guru-guru saya mengajar. Tapi mak ayah saya memang belajar overseas apa semua. Memang diorang jadi macam tu sebab latar belakang keluarga. Saya tanya macam mana? Satu malam Ustazah, saya solat tahajud, saya doa nangis-nangis, dan saya tak perasan pun rupanya masa tu mak atau ayah dia nak pergi dapur. Nak pergi dapur minum air. Saya tak sedar Ustazah,
pesan, baca doa kuat. Tak semestinya nak suruh orang dengar, tapi jangan doa perlahan berbisik. Biar doa kuat. Jadi saya tak perasan, rupanya mungkin mak ayah ke apa ke dengar dan mereka menangis-nangis. Esok tu subhanallah, perubahan yang besar Ustazah. Bukan sekejap, menentu makan masa berbulan-bulan juga. Siapa pun sekarang yang sedang berada dalam situasi diuji dengan anak, suami, isteri, apa saja, sebenarnya ia adalah satu signal panggilan Allah kepada dia. Saya nak sebut, kita tak boleh ubah manusia. Allah berfirman di penutup, jawab soalan anak dari umur 7 tahun melawarkan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Ketika ini Nabi Muhammad sangat kecewa. Sebab apa? Bapa saudaranya Abu Talib tak ucap syahadah. Sampai Nabi Muhammad sebut, dan ini disebut dalam hadis, sekiranya syafaatku, jika sekiranya syafaatku ini boleh digunakan untuk bapa saudaraku ini, dia kata aku akan gunakan. Sebab kita tahu Abu Talib jaga besarkan Nabi, penuh kasih sayang, melindungi daripada umur 18 tahun, umur 8 tahun sampai umur Nabi 50 tahun. Bukan sekejap. Jadi ibu, jadi ayah uruskan semua. Jadi ketika Nabi Muhammad tunjuk kecewaan sampai dalam perkataan, Allah pun turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri petunjuk, hidayah, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Ahbabta, yang kamu sayang, kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah berhidayah, petunjuk kepada orang siapa yang dia mahu. Dalam saya bantu penyelesaian masalah rumah tangga, memanglah suami mengadu pasal isteri. Suami ni puas hati kalau saya panggil isteri, Ustazah, nasihat isteri saya. Ustazah, besar tak ingat saya cakap semua tu, dia saya cakap nasihat isteri saya. Okey, saya akan nasihat Encik, tapi Encik boleh tak Encik bersedia untuk dengar apa saranan saya? Saya bukan kata Encik pergi masjid. Boleh Encik, dah tempoh 2 minggu sebelum saya panggil isteri Encik, dah tempoh Encik pergi masjid. Apa kaitan pula Ustazah? Yang kena berubah isteri saya, bukan saya. Bukan tak masjid dengan masalah. Isi saya ni mulut bagi apa ni Ustazah? Saya dah tak tahan dah ni. Saya pun jelaskan sekian. Kita tak boleh ubah manusia, tapi perubahan kita boleh beri impact, boleh beri kesan kepada orang sendiri. Percayalah. Dan penutup, saya banyak kisah kan? Minggu lepas ada isteri yang dah lama mengadu suami tak solat. Bukan baru, dah kahwin 15 tahun kot suami tak solat. Suami tak solat. Lepas tu dia kata, datang minggu lepas menangis Ustazah, dia akhirnya suami dah solat sekarang. Saya kata macam mana buat? Dia kata betul Ustazah, selama ni saya solat, saya doa, saya nasihat dia, saya niat hati saya ialah saya nak suami saya berubah. Faham tak? Saya jadi isteri baik sebab saya nak suami saya berubah jadi baik. Saya buat baik pada dia, saya jadi isteri baik. Sekian. Satu hari dengan izin Allah, dia dengar ceramah. Dia dengar ceramah. Memang dia selalu hadir kuliah saya apa semua. Satu hari, saya faham dia Ustazah cakap, berubah kerana Allah, bukan mengharapkan suami berubah. Kita berubah kerana Allah, bukan harap hasil perubahan anak berubah. Memang ikhlas betul, ya Allah, aku nak jadi hamba yang baik, aku nak jadi isteri yang baik, aku nak jadi ibu yang baik. Betul. Oh, si dengar tu berhenti sekarang juga. Okey, biar nak berhenti. Elok pula kan kena macam salu sikit dia. Jadi dia kata Ustazah, rupanya dengan betulkan niat. Subhanallah, betulkan niat kita berubah tu memang untuk diri kita nak jadi baik. Satu hari, asbab yang suami boleh berubah tu apa? Anak pergi camp solat. Anak tu daripada seminta solat, mula solat, asyik solat. Lepas tu ayah mula terkesan bila tengok anak kecil solat. Anak dia kecil lagi, 6 tahun, 5 tahun. Anak dia, sebab dia dapat anak lambat. Dia kahwin lama, usia dia lebih kurang dengan saya, dapat anak lambat. Seorang je anak dia. So dia kata sebab dia tengok anak saya kecil ni solat Ustazah, asbab tu. Tapi saya kata paling utama, bila kita ikhlas berubah kerana Allah, kita nak hitung punca masalah, kita boleh untuk hitung punca masalah. Anak saya ni macam ni sebenarnya pada suami saya Ustazah. Suami saya keturunannya memang macam ni. Kan 7 keturunan dan anak saya keturunan ke-7. Boleh jadi yang ke-8 tak jadi. Apalah ulasan, kita boleh cari punca suami bla bla sekian. Tetapi akhirnya kita yang sedang berjuanglah dengan apa yang mampu. Kita hanya mampu ubah diri kita, nak ubah suami, nak ubah sekian. Akhirnya Allah akan hargai apa yang kita buat.
Allah akan berikan ganjaran dan balas yang setipai dengan pengorbanan yang kuat, kesungguhan kita berbuat. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Saya kira sekadar itu. Sekarang pukul 12.28, sepatutnya 12 suku betul-betul dengar. Subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat di TikTok, di IG dan di FB yang hadir sama. Mudah-mudahan menjawab juga persoalan kan, Alis sekejap ya. Sebab dari tadi saya tengok sini dia kata Ustazah pusing-pusing. Jadi semoga sikit sebanyak boleh memberikan kekuatan jawapan di atas. Rupanya ni saya ingat tak tengah betul. Bukan kamera depan semua nampak, tak apalah. Okey. Jadi subhanallah, saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berusaha menjadi isteri yang lebih baik, lebih lembut, lebih sopan, lebih menghormati dan memuliakan suami. Dan pada lelaki di sini menjadi suami yang hebat. Memang takkan mampu seperti Rasulullah, tapi seumpama lelaki yang hebat itu pada apa? Kemampuan dia merendahkan diri, sama-sama uruskan rumah tangga. Itulah terletak kehebatan seorang suami. Dan suami yang hebat rare akhir zaman adalah suami yang jaga solat di masjid. Yang kita nampak rare semalam tu, yang heboh satu Malaysia, yang rare minggu lepas suami romantik apa semua di media sosial, yang bulan lepas, yang tahun lepas apa semua tu. Sebenarnya yang paling rare akhir zaman adalah bila ada seorang lelaki suami yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Sebab dia akan dapat naungan Allah di masyarakat kelak. Dan insya-Allah kita sebagai isteri anak-anak, kita akan sama-sama dapat naungan Allah. Dan isteri kalau boleh subuh tu kalau okey, masa tu okey, pergilah sama ikut solat. Tak surau dekat masjid, tak lepas habis je solat terus keluar tak zikir sebab kita kejar masa terpulang. Kalau kita dapat sama-sama. Inilah pasangan romantik dunia akhirat. Sama-sama melangkah menuju ke rumah Allah. Tak boleh 5 kali sehari, sekali sehari dapat subuh pun jadi. Tak dapat subuh, maghrib tak sempat sebab sampai lambat, dapat isyak pun tak apa. Bawa pergi satu kereta menuju ke masjid. Nabi SAW bersabda, setiap langkah dikira ibadah, setiap langkah ditinggikan darjat, setiap langkah diberi pahala sedekah. Keluarga, suami, isteri, anak-anak pergi ke rumah, ke masjid, seluruh keluarga sedang diangkat darjat, seluruh keluarga diampunkan dosa, seluruh keluarga sedang dicatat pahala sedekah. Inilah keluarga romantik rare akhir zaman. InsyaAllah berusahalah untuk ke arah tersebut. Alhamdulillah, sekian nak beridah kepada MC ni. Tapi nak ucap dulu, okay, terima kasih pada semua. Nak buat pengumuman, kita ada buka bus di belakang. Jadi wajib nanti singgah. Wajib. Dan dikatakan warga Newton ni kaya-kaya, betul ke? Aku Ustazah ini, Ustazah bulan, bersatu Salah tengah cari-cari ni. Tapi kalau rasa berkenan sangat, ada buku yang nak, tapi memang pernah sesak ni, cukup-cukup nafas je Ustazah, tekan minyak pun slow-slow je. Nak jimat minyak je kan? Kalau isi minyak tu sampai kisah terakhir tu, mesti masuk semua dalam saya faham tu. Jadi anda boleh je ambil dulu, bayar kemudian. Maksudnya ada buku nanti kita tulis nama, nanti boleh je transfer semula. Okey, saya faham masing-masing memang biasa bawa jongkok emas je, tak boleh cash. Jadi boleh transfer online semua. Setiap pembelian anda di belakang sana adalah satu bentuk sokongan untuk gerak kerja dakwah kita. Kita sedang membina perkampungan Ahli Hijrah di Seremban tu, dan NGO Sabah Amaker yang sentiasa berjalan. Ada makanan sunnah, telefon kita syurga, tunduk, aksesori, email, sok, tokes, loket semua. Aduh, ini kan. Ada macam-macam buku dan buku terbaru Asma'ul Husna. Okey, tak boleh contoh buku. Okey, itu saja kan, Dek. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.